Jadi saya try lah minum balik kan. Bila minum balik tu, Allah, memang start balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Makan-Makan Kurus. Channel di mana saya akan share kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Makan-makan kurus, makan-makan kurus. Itulah tips yang saya akan sentiasa kongsikan di dalam channel Makan-Makan Kurus. Okey, berbalik kepada cerita saya. Saya ni seorang yang kuat makan. Saya memang dari dulu saya tak boleh orang sebut pasal makanan. Apa-apa makanan, saya akan terus jadi lapar. Jadi, saya tak boleh buat apa. Bila saya lapar, saya akan carilah makanan tu. Tapi masa student, kita aktif. Jadi, tak ada masalah. Masa tu badan tak gemuk. Kita makan banyak pun tak gemuk. Tu yang best tu pada masa student. Tapi, yelah, masa student je lah. Dan segalanya berubah. Bila dah masuk alam pekerjaan, badan dah start naik. Pasal masa tu, saya dah kurang aktif. Saya banyak bekerja ni, balik lambat. Paling obvious sekali lepas kahwin. Bila start kahwin ni yelah faham-faham lah orang yang macam umur-umur macam kita ni kan, umur 30-an ni, bila dah masuk alam pekerjaan, bila dah kahwin lagilah naik badan tu kan. Yelah makan sedap kan, orang rumah masak sedap. Jadi kita dah ada terhidang tu, makan je lah. Cumanya awal-awal perkahwinan saya dulu, saya bekerja balik mesti waktu malam. Paling awal boleh sampai rumah dalam pukul 8.30 macam tu. Selalunya saya akan sampai rumah dalam pukul 9. Balik rumah lapar lagi, makan lagi. Dekat office dah makan lagi kat kedai. Balik rumah tengah-tengah malam pukul 9 tu makan lagi. Kadang-kadang pukul 10 makan lagi. Itulah cerita saya pada masa dulu. Macam mana badan tak naik, malam pun makan lagi. Satu lagi, perjalanan daripada office nak ke rumah, rumah ke office tu mengambil masa yang lama juga untuk perjalanan pergi balik office dengan rumah tu kan. Secara average perjalanan rumah ke office dalam 40 minit. So bila balik malam, masa bila nak exercise, balik tu memang dah letih. Memang tak boleh buat apa. Memang letih kan. Masa kerja tu dah letih dengan campur stres lagi. Bila stres, kita balik rumah pun fikir nak rehat je lah kan. Alah, semua orang pun stres masa bekerja kan. Jangan risaulah, stres sikit-sikit tu kan. Jangan fikir sangat. Satu lagi masalah saya adalah saya ni seorang yang introvert. Saya punya faham bila nak exercise tu paling senang sekali adalah jogging lah. Jadi bila jogging ni, saya ada satu perasaan yang mana orang macam pandang saya tau. Pasal bila kita jogging kan, badan perut macam bergegar kan, bergegar-gegar. Jadi kita macam, saya rasa macam malu. Sebenarnya tak ada apa pun, perasaan je benda tu. Tapi yelah, saya rasa malu, saya tak tahu kenapa. Jadi itulah yang mengurangkan perasaan saya untuk bersukan. Sebab saya fikir nak kena kurus dulu, masa tu barulah nak best nak jogging ke, nak exercise ke. Pada masa masih buncit tu, saya macam apa lah, nanti relax dulu lah. Tu perasaan je lah, padahal tak ada apa pun. Kalau anda ada perasaan ni, saya nasihat kepada anda, tak payahlah malu-malu, anda pergi je jogging. Dia bukan untuk kurus lah, jogging ni untuk menyihatkan badan. Pada masa tu saya punya fikir pun untuk kurus. Jogging ni kan rupanya tak ada efek sangat pun. Nanti saya cerita. Dan last sekali, perasaan saya pada waktu tu, mindset ni bila nak kurus kena bersukan, bila nak kurus nak kena bersukan. Itu salah satu lagi mindset yang masih ada dekat dalam kepala saya untuk kurus. Jadi apa saya buat, saya pasrah je lah. Saya pun tak apalah, tak payahlah jogging, saya kontrol makan dululah. Nanti dah kurus sikit, baru lagi jogging. Itulah masalah. Tapi nak dapatkan benda tu lama lah. Lalas satu apa pun tak jadi kan, bertahun-tahun. Lalas perut pun makin membesar dan membesar. Itulah masalah dia. Jadi apa perkara pertama yang saya buat ni untuk menurunkan berat badan? Saya berjaya turun dalam dekat-dekat 10 kg lah dalam masa 2 bulan je. So apa saya buat pada masa tu? Saya tinggalkan gula. Jadi langkah pertama yang saya buat untuk menurunkan berat badan yang hampir 10 kilo dalam masa 2 bulan ni adalah saya tinggalkan gula. Saya tahu memang ramai yang dah cuba, memang ramai pun orang cakap pasal ni, kita kena tinggalkan gula. Tapi masa tu saya tak tahu macam mana gula ni memainkan peranan untuk menurunkan berat badan. Saya tak tahu. Tak ada explanation di sebalik kurangkan gula ni. Jadi permulaan cerita ni adalah pada PKP yang pertama dulu, tahun 2020, 18 Mac kan kita start PKP yang mula-mula lah. Masa tu pun banyak cerita kan, orang duk post kat WhatsApp lah, kat Facebook lah, PKP ni jaga-jaga, nanti masa PKP badan macam ni, bila dah habis PKP badan macam ni. Benda tu jadi dekat kepala kita macam alamak, sudah macam mana ni kan. Tapi yang berlaku kepada saya adalah sebaliknya. Pada masa tu bila saya tengok cerita-cerita macam ni, saya rasa tak boleh lah kali ni. Saya nekat, saya nak kuruskan badan. Saya nak
kurangkan buncit di perut saya ni. Pada masa tu kita kan dah start work from home, ramai orang mula work from home, dan sebenarnya work from home tu adalah kelebihan sebenarnya untuk kita menguruskan badan. Kenapa? Kita makan kat rumah. So apa jadi pada masa tu? Saya nekat, saya nak tinggalkan gula, saya tinggalkan dulu krema manis, susu pekat tu kan. Susu pekat tu sama lah gula. Saya tinggalkan terus susu pekat tu, saya ambil gula tapi sikit. Dan masa tu saya ambil brown sugar. Padahal brown sugar tu sama je dengan gula putih, tak ada beza pun. Kita pun tak tahu masa tu gula tu memang sama je. Tapi psychologically kita rasa gula brown sugar tu lebih baik sikit pada gula putih. Tak apalah kan, dari segi psikologi pun tak apalah. Janji kita boleh kurangkan gula tu. So bila work from home, kita banyaklah masak sendiri. Bila banyak masak sendiri ni yang best ni kan. So apa yang berlaku pada sebelum PKP, kita banyak makan kat kedai. Kita pergi office ya, lunch mesti makan kat kedai kan. Jadi kita tukar daripada makan kat kedai. Bila work from home, kita banyak makan kat rumah. So saya beli barang-barang dapur je, dan kita masak kat rumah. Bukan saya lah masak kan, orang rumah lah yang masak kan. Saya tak kerti masak, orang rumah kerti masak. Jadi dia masak lah. Saya kurangkan gula, jumlah gula tu. Susu pekat pun saya ambil kadang-kadang lah, weekend tu pun kadang-kadang dalam sebulan tu adalah dalam 2-3 kali susu pekat. Yang selebihnya gula lah. Nak tinggalkan terus tak boleh. Saya tak boleh nak minum black Nescoffee, black coffee tu saya tak boleh minum, tawar pahit kan. Saya tak biasa. Orang Terengganu, tapi masa tu tak duduk Terengganu lah, duduk kat KL. Duduk KL sama je, makanan-makanan manis jugalah. Saya nak, apa yang berlaku, ini saya tak nampak tau pada masa tu. Ni dah setahun selepas baru saya perasan apa yang berlaku pada masa tu. Bila saya kurangkan gula, saya perasan saya kurang makan, tak sedar pun. Dan tempoh tu berlaku selama sebulan. Pasal hujung bulan 4 pula, sebulan selepas tu, hujung bulan 4 kita puasa. Bila masuk bulan puasa, saya tambah lagi satu nekat. Saya rasa saya nak kurangkan makan. Tak adalah kurang macam mana pun. Contohnya, saya nak sahur dengan buka puasa tu, saya nak makan sepinggan je nasi. Saya tak nak makan lebih. Bila kita dah biasa kurangkan gula tu, sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita berpuasa satu hari daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Tak ada masalah pun untuk kita berpuasa. Tak ada rasa lapar yang sekejap. Kalau dulu, tahun-tahun sebelum tu, pukul 12 dah rasa lapar, pukul 2 dah rasa lapar. Ni tak. Bila kita dah kurangkan gula, kita kurang perasaan lapar tu. So kita boleh berpuasa dengan senangnya. Saya boleh berpuasa dengan tenaga yang lebih daripada sebelum-sebelum tu. Jadi tak ada efek pun saya makan sepinggan nasi masa buka puasa dan juga bersahur. So dalam masa sebulan tu, seluar saya longgar. Memang obvious seluar saya longgar. Masuk raya, seluar saya memang longgar. Namun yang tak bestnya adalah bila start raya. Bila start raya tu, sebabkan psikologi masa bulan puasa tu kita dah turun banyak berat. Jadi bila raya kita nak meraihkan kemenangan, berjaya menurunkan berat badan tu, saya dah mula makan balik. Dan saya makan banyak lah. Jadi bila makan banyak tu, masa tu dah start lah tambah balik berat badan. Tapi masa tu tak tahu betapa makanan tu, betapa gula dan juga karbohidrat menyebabkan kita gemuk. Disebabkan kita tak tahu, itulah badan kita naik balik. Jadi dalam masa 2 bulan saya boleh turunkan berat badan hampir 10 kilo. Habis bulan puasa, masuk bulan raya, dalam masa sebulan saya boleh bertambah balik berat badan saya. Seluar yang dah elok longgar dah jadi ketat balik. Lepas tu lepas raya kan kita dah start kerja balik. So dah start masuk office balik, makan pun dekat kedai balik. Sebab dah lama dah tak rasa benda-benda manis ni, saya pun rindu lah juga kan. So saya pun try lah balik minum. Saya punya favourite masa kalau dekat office tu adalah Neslo Ice Mamak. Memang sedap, memang pekat, berlemak. Lemak tu lemak krema lah kan. Jadi saya try lah minum balik kan. Bila minum balik tu, Allah, memang start balik lah minum manis. Saya tak boleh tahan weh. Mana boleh tahan dok makan, dok minum manis. Jadi makanlah, minumlah balik. Minum balik Neslo Ice tu. Bila minum Neslo Ice tu, ya Allah, selera makan bertambah balik. Kita tak sedar pun masa tu. Kawan-kawan pun ada cakap, jangan minum doh Neslo Ice, nanti gemuk. Tapi tak boleh nak imagine macam mana gula ke susu pekat tu boleh menggemukkan badan. Sebab ilmu belum penuh di dada kan. Jadi kita masa tu gemuk ni
pasal makan banyak, dan kalau nak kurus kena exercise. Jadi kita buatlah benda yang sama balik. Kita ulang balik kesilapan yang sama, kita pun dah start makan balik. Itulah masalah dia. Sampailah tahun berikutnya, which is tahun ni, saya jumpa, saya buat research lagi. Lepas tu saya masuk juga kelas-kelas yang doktor sendiri ajar. Barulah saya tahu pada masa tu bahawanya punca kepada kegemukan adalah nama dia insulin resistance. Itulah sebenarnya punca kepada kegemukan. Bukannya gula, bukannya karbohidrat. Gula dan karbohidrat ni dia menyumbang kepada terjadinya insulin resistance ataupun rintangan insulin itu tadi. Dan pada masa awal tahun ni, bila saya dah masuk kelas tu, barulah saya start balik saya punya diet. Saya enjoy makan macam biasa, hari-hari saya makan sampai kenyang, tapi saya tambah dengan buat IF, intermittent fasting, dan juga saya kurangkan ambil karbohidrat, saya lebihkan lemak. Gula saya memang tinggalkan terus. Nama dia adalah low carbohydrate high fat diet. Dengan cara ni saya berjaya menurunkan berat badan saya hanya dengan makan. Saya dah tak adalah keresahan dulu tahun sebelum tu saya tak makan, sebab masa tu bila tak makan rasa macam alahai, tak best tau, sebab kita dah suka makan. So tahun ni lah saya rasa sangat-sangat best permulaan saya diet dengan cara yang betul, dengan cara ilmu pemakanan yang betul. Jadi tahun ni saya makan je, tapi hari-hari kurus dan terus kurus. Itu yang best, yang bila kita tahu punca kegemukan ni berpunca daripada insulin resistance. Dan satu lagi masalah yang saya tak boleh nak tinggalkan adalah masalah gula kan. So apa isu gula ni, macam mana saya nak tinggalkan gula ni dengan sepenuhnya, yang mana saya tak berjaya buat tahun lepas. So bila saya masuk kelas, saya kenal lah satu produk. Dia adalah stevia. Stevia ni bukan ubat kurus tau. Stevia ni adalah pemanis gantian. Apa yang ada kat dalam stevia ni? Dekat dalam stevia ni dia ada ribaudioside dan stevioside. Dua bahan ni sahaja yang ada kat dalam stevia ni. Berbeza dengan gula. Gula ada fruktosa dan juga glukosa. Dua-dua ni yang menyebabkan bahaya kepada kesihatan kita. Yang menyebabkan salah satunya juga dia hantar kepada otak kita satu signal untuk buat kita sentiasa nakkan benda-benda manis. Jadi kita nak selesaikan masalah cravings ni. Kalau kita memang sukakan kemanisan, kita tinggalkan gula, kita cari pemanis gantian. Contohnya madu, gula Melaka, gula kabung, brown sugar tak boleh juga. Brown sugar dengan gula putih sama je, tak ada beza pun. Erythritol lah, ada nama erythritol pun boleh ambil. Macam saya personally, saya suka stevia. Sebab stevia ni dia senang, dia banyak khasiat. Dia bukan sahaja pemanis, dia juga bersifat antioksidan, yang mana hari-hari kita terdedah dengan radikal bebas yang boleh menyebabkan macam-macam penyakit kronik termasuk kanser. Jadi antioksidan lah yang nak melawan segala penyakit kronik tu. Siapa kata stevia ni tak bagus, siapa kata stevia ni ada glukosa, maka dia memang tak kaji habis pasal stevia ni. Saya, walaupun saya attend kelas, saya cari juga jurnal-jurnal yang doktor tu bagi tahu yang nak cerita stevia ni bagus. Saya kaji juga pasal stevia ni sendiri. Dan saya memang ambil stevia selama saya nak kurus. Selama 4-5 bulan ni badan saya terus kurus, saya ambil stevia, tak ada masalah pun. Satu titik dia dah cukup, dah memadai. Kemanisan dia adalah 200 ke 300 kali ganda berbanding dengan gula. Jadi kita ambil sikit pun dah okey, dah tak ada masalah. Jadi kepada anda yang nak kurus, anda memang kena mulakan langkah yang pertama, iaitu anda kena tinggalkan gula. Gula lah yang paling crucial sekali. Anda tinggalkan gula, maka anda akan kurang selera makan. Tak ada masalah kan. Anda ambillah stevia ni kan, macam saya. Anda takkan ada lagi cravings yang seperti dulu. Jadi marilah kita sama-sama menyihatkan badan kita dengan tinggalkan gula pasir. Tapi kena ingat, gula ni dia bukanlah haram seperti makanan yang haram tu. Dia halal sebab dia daripada tebu kan. Cumanya kita jangan ambil secara berlebihan tu je. Nak ambil, kita ikutlah nasihat WHO, World Health Organization, maksimum satu hari 8 sudu saja. Tapi untuk orang yang dah kurus tak ada masalah lah, dia boleh ambil 8 sudu satu hari pun. Macam kita yang nak menurunkan berat badan ni, kita tinggalkan dulu sementara kan. Kita nak ambil kadang-kadang on weekend sekali, sebulan 2-3 kali tu tak apalah, tak ada masalah. Yang penting kita kurangkan lebih daripada biasa. Jadi itulah sahaja perkongsian saya pada kali ini. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya kongsikan tadi, daripada tadi saya kongsikan benda yang sama. Saya dah buat betul dah pada tahun lepas. Memang betul dah cara saya tu, cuma tak tahan. Pasal ramai kan, kalau anda pun sama macam saya kan, saya rasa ramai lagi orang yang dia berjaya sekejap tinggalkan gula, tinggalkan kurangkan makan, tapi tak lama, untuk tempoh yang tak lama. Jadi ini adalah antara penyelesaian yang
boleh anda buat untuk meneruskan perjalanan anda untuk menurunkan berat badan. Kalau anda ada apa-apa nak tanya, anda sharekan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa, kalau anda rasa perkongsian saya bermanfaat, anda tekan like dan share lah kepada ramai lagi kawan-kawan anda agar ramai lagi boleh mendapat manfaat yang sama. Okay? Semoga kita bertemu lagi dalam rancangan Makan-Makan Kurus. Bye. Untuk memudahkan lagi pemahaman anda tentang kegemukan ni, anda tonton video saya mengenai punca nombor 1 kegemukan yang saya dah cerita tadi berkenaan dengan insulin resistance ataupun rintangan insulin. Okay? Selamat menonton. Jumpa lagi.